Dalam sudut yang berkaitan, beta sangat menghargai sumbangan dan komitmen Angkatan Bersenjata Diraja Brunei selaku sebuah institusi pertahanan negara yang sentiasa siap siaga menunaikan amanah menjaga keselamatan dan keamanan negara. Ini terbukti bila mana Angkatan Bersenjata Diraja Brunei bersama-sama dengan agensi-agensi kerajaan dan bukan kerajaan telah memainkan peranan utama dalam menangani penularan COVID-19. Kita berharap usaha yang terpuji seperti ini akan dapat disumbangkan secara berterusan. Ya, ada kita kembali lagi di Rampai Pagi. Sebentar tadi kita telah membawakan satu lagu Sepadu nyanyian daripada Angkatan Bersenjata Diraja Brunei. Untuk hiburan kita ni pagi ini, pagi yang cukup istimewa 31 hari bulan Mei, sambutan ulang tahun hari Angkatan Bersenjata Diraja Brunei sebenarnya yang ke-61 tahun. Sepadu untuk bersama menjayakan wawasan negara. Ini juga merupakan tema sambutan ke-61 tahun penubuhan Angkatan Bersenjata Diraja Brunei. Jadi kita turut mengetahui seperti petikan titah ke bawah Duli Yang Maha Mulia Perdana Seri Baginda Sultan dan Pertuan Negara Brunei Darussalam bahawasanya Angkatan Bersenjata Diraja Brunei ataupun ABDB merupakan sebuah institusi pertahanan yang terutama di negara kita ni Brunei Darussalam dalam hal ehwal menjaga keamanan dan juga kemakmuran negara. Dan begitu juga pada pagi ini bersempena dengan sambutan ulang tahun ke-61 ABDB, kami bawakan dua individu istimewa Betul, dengan topik yang istimewa. Betul. Kita ni akan tanyakan, pernahkah Auda penonton di sana terfikir untuk menyertai, untuk berkhidmat dengan Angkatan Bersenjata Diraja Brunei? Jadi kalau ada yang terfikir sudah, mungkin lepasan sekolah kita ni, anak-anak muda kita ni yang baru habis sekolah dan sebagainya, memikirkan untuk berkhidmat, ingin mengetahui cerita macam mana rasanya pengalaman ataupun berkhidmat dengan Angkatan Bersenjata di Brunei. Hari ini kami akan membawakan pendekatan dengan dua orang tetamu yang akan sama-sama berkongsi cerita dengan penonton setia Rampai Pagi khas untuk edisinya kali ini. Alhamdulillah. Kalau zaman dulu tu kalau anak-anak dulu zaman orang era 70-an 80-an di sekolah kena tanyakan apa cita-cita sudah besar, kan jadi askar. Artinya orang sudah menjadi satu kebanggaan tu. Lambat kena sabut jawatan-jawatan posisi-posisi lain. Tapi masa ini sudah ada kepelbagaian dan pilihan. Jadi untuk hal ini kita akan perkenalkan tetamu istimewa kita ni. Dah sabar lagi ni Serena sebenarnya untuk mengetahui cerita di sebalik dan juga pengalaman dua orang individu menyertai berkhidmat dengan Angkatan Bersenjata Brunei. Baiklah, untuk tidak membuang masa lagi, apa kata kita perkenalkan kepada Auda tetamu yang kita jemput. Kita berbesar hati sebenarnya. Ada yang sudi beraya. Hari ini masih raya Serena. Yang sudi beraya, open house kami hari ini di Rampai Pagi. Kita bersama dengan Yang Mulia Lieutenant Colonel Udara Pengadilan Haji Muhammad Yusri, Pengadilan Haji Syarafuddin, dan juga Yang Mulia Tuan Lieutenant Colonel Besar Ramli Abdul Hadis. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Hari Raya dan selamat datang ke Rampai Pagi. Baik, suasana kita ni hari ini meningkatkan semangat patriotik lah tu. Apabila sudah orang tuan-tuan datang ke set Rampai Pagi ni, kami pun ni mesti orang semarakkanlah hari ini, menyuntik inspirasi juga kepada penonton kita ni Tapi sebelum itu tuan-tuan, mungkin kita boleh mengajukan dulu soalan ini kepada Yang Mulia Lieutenant Colonel Udara Pengadilan Haji Muhammad Yusri ini. Barangkali dapat dulu memperkenalkan latar belakang ini termasuk berapa tahun sudah berkhidmat di Angkatan Bersenjata Diraja Brunei. Silakan tuan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan Bismillahirrahmanirrahim. Saya Lieutenant Colonel Udara Pengadilan Haji Muhammad Yusri bin Pengadilan Haji Syarifuddin. Masa ini berkhidmat di Angkatan Bersenjata Diraja Brunei lebih kurang 21 tahun. 21 tahun. Pada masa ini ditugaskan di Pejabat Pengambilan Angkatan Bersenjata Diraja Brunei, Jabatan Arah Keanggotaan Kementerian Pertahanan. Mula berkhidmat pada tahun 2001. Ianya bermula apabila saya diterima untuk menjalani latihan di Penanjung Garrison bagi pengambilan rekrut lelaki
yang ke-116. Latihannya selama 6 bulan di sana. 6 bulan. Alhamdulillah selepas menjalani latihan di sana diteruskan lagi dengan latihan di seberang laut, iaitu di Royal Air Force College Cranwell, United Kingdom, untuk latihan bagi pegawai kadet. Pasal dibandingkan dengan sekarang, dulu belum terdapat sekolah pegawai kadet Akademi Pertahanan. Jadi bakal-bakal pegawai akan dihantar ke luar negeri, sama ada di negara-negara macam Singapura, Malaysia dan United Kingdom. Banyak lagi tempat-tempat negara-negara yang dihantar jadi untuk kalau latihan. dulu istilahnya dikenali sebagai boys wing lah tu, pegawai kadet lebih pegawai tentera tu dikenali. Itu bosing lain lagi. Itu contohnya yang menyambung daripada O level, diambil daripada sekolah menengah dulu. Okay. Mungkin Tuan boleh diterangkan sedikit lagi Tuan mengenai dengan kalau kita bercerita pengambilan kita masa tu dihantar ke United Kingdom untuk meneruskan latihan bis kita masa tu. Kalau kita ingat balik masa tu, kalau dibandingkan dengan sekarang dari segi jumlah barangkali yang menyertai yang diterima untuk satu pengambilan. Kena panggil satu apa tu namanya? Kalau bahasa Melayunya pengambilan lah. Pengambilan, sekali pengambilan. Satu intake. Satu intake. Dulu dibandingkan dengan sekarang, pengalaman saya masa memohon untuk mendaftar sampai beratus, 40 lebih orang sahaja. Dan yang diterima pada masa itu dalam pengambilan saya sebagai pegawai kadet, lebih ada 7 orang sahaja. 7 orang. Pada masa sekarang, tugas saya di pejabat pengambilan yang memohon setiap pengambilan memang 800 orang, lebih kurang secara kasarnya. Dan yang akan diterima 100, tetapi bukan semestinya 101 mesti dipenuhi. Ianya akan memilih siapa yang berkelayakan. Betul, akan dinilai lagi Tuan. Akan dinilai dari segi ketahanan jasmaninya, akademiknya, dan dari segi kepimpinannya. Atau kalau Tuan orang berkongsi cerita bagaimana prosedur pengambilan pada era tahun 2000 dan jika kita turut mengajukan soalan kepada Yang Mulia Lieutenant Colonel Besar Awang Ramli bin Abdul Hadis Tuan, maafkan kami kalau orang salah soalan ataupun salah cakap. Pastinya orang kan mengetahui dulu sudah berapa lama bersara dan sejak bila juga sebelum ini menyertai sebagai salah seorang tentera di Angkatan Bersenjata Diraja Brunei. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Baik, saya memperkenalkan diri saya sekali lagi. Saya Lieutenant Colonel Besar Ramli Abdul Hadis. Dan sebenarnya pada bulan Mei tahun ini, berarti 15 tahun sudah saya bersara dan saya menematkan perkhidmatan di Angkatan Bersenjata Diraja Brunei pada 3 hari bulan Mei 2007. Jadi saya memasuki kerjaya Angkatan Bersenjata Diraja Brunei pada 3 hari bulan Mei 1982. Dan setelah menjalani latihan rekrut selama 6 bulan dulu masuk rekrut walaupun bakal pegawai, kami akan berjalani di latihan bersama rekrut lain, iaitu pengambilan ke-57. Dan selepas menambatkan latihan asas, saya telah dihantar ke luar negeri untuk menghadiri kursus bahasa Inggeris. Sebenarnya tidak perlu masalah bahasa Inggeris ini, tapi sengaja untuk kerana peluang untuk ke UK ataupun United Kingdom memang telah jadi mengambil kesempatan. Alhamdulillah diluluskan, dan semasa berada di United Kingdom, iaitu menghadiri kursus bahasa di Saffron Walden, Bell College di Saffron Walden, saya telah menerima confirmation yang sebenarnya saya sepatutnya menghadiri kursus asas kadet, pegawai kadet di Singapura. Tapi kemudian saya terpilih untuk meneruskan di United Kingdom untuk menghadiri kursus asas pegawai kadet di RMA Sandhurst. Memang satu akademi tentera yang memang terkenal dunia. Tapi sebelum itu saya juga menjalani latihan asas sebelum pre-Sandhurst, iaitu di Royal Army Education Corps di Beaconsfield. Alhamdulillah. Setelah menamatkan ataupun menjadi
Lieutenant muda, saya telah posting saya pertama atau pertukaran jawatan pertama saya adalah sebagai ketua peleton di nombor 17 peleton di Batalion kedua Perkhidmatan Tutong. Dan tidak lama, tidak sampai setahun, oleh kerana latar belakang akademik, saya telah ditukarkan saya punya profession dan sehingga sekaranglah menjadi seorang pegawai jurutera tempur ataupun combat engineer officers. Jadi alhamdulillah satu pengalaman cabaran juga kerana dari awal sampai inilah saya masih lagi professional atau masih pegang walaupun sudah bersara. Walaupun sudah bersara, saya pun masih lagi diundang atau dijemput untuk bekerjasama dengan pihak Kementerian Pertahanan dan juga Angkatan Bersenjata Diraja Brunei lah. Jadi alhamdulillah itulah saya sedikit mengenai latar belakang saya. Dan juga satu keberuntungan juga iaitu sebelum saya menamatkan perkhidmatan di Angkatan Bersenjata Diraja Brunei, 3 jawatan saya ataupun 3 posting saya terakhir ialah berkhidmat di bawah Yang Berhormat Timbalan Menteri Pertahanan, Yang Mulia Siasatusaha Tetap Kementerian Pertahanan, dan juga yang terakhir sekali ialah saya sempat berkhidmat di bawah Pemerintah Angkatan Bersenjata Diraja Brunei, iaitu Yang Berhormat Major Jeneral Besar Napin Datuk Haji Awang Halbi, Menteri Pertahanan kedua pada masa ini. Satu penghormatan. Jadi 3 jawatan penting sebelum bersara lah. Jadi alhamdulillah. Sebenarnya cukup terinspirasi nih Tuan mendengar cerita dan juga latar belakang pengalaman habis kita berdua. Jadi diharapkan agar penonton hari ini menyaksikan sampai pagi pun turut sama-sama terinspirasi. Tambah satu lagi anak-anak muda kita ni Sarina. Bukan saja kita ni bercerita mengenai ini pasal orang ulang tahun hari ulang tahun Angkatan Bersenjata Brunei, tetapi memang kita memang akan terus memberikan motivasi kepada pelajar-pelajar, kepada penonton-penonton dan penduduk dan rakyat negara Darussalam untuk tadi sama-sama memajukan diri kita ni dan memajukan negara bumi Darussalam yang tadi cintai. Itu sebenarnya motif kita ni Sarina. Namun untuk orang menjadi sebahagian daripada keluarga Angkatan Bersenjata Diraja Brunei ini perlu juga memenuhi kriteria ataupun persyaratan yang telah pun sudah digarispandukan. Selain daripada kelayakan akademik Tuan pastinya ada ciri-ciri tertentu yang juga boleh melayakkan seseorang individu itu bergelar anggota tentera. Bagaimana? Okey, untuk mengungsikan bersama, ciri-ciri yang perlu ada adalah seperti yang dinyatakan di dalam nilai-nilai teras Angkatan Bersenjata Diraja Brunei. Ianya adalah sikap yang diperlukan oleh anggota untuk mencapai wawasan dan matlamat Angkatan Bersenjata Diraja Brunei. Yang pertama yang saya kongsikan di sini ialah takwa, iaitu taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, menjauhi segala larangan dan meyakini pekerjaan itu adalah satu ibadah. Yang kedua, setia, bermakna komited dalam pertahanan dan memelihara kedaulatan raja, agama, bangsa dan negara sejajar dengan konsep Melayu Islam Beraja, iaitu mempunyai semangat patriotisme yang tinggi dan sedia berkorban untuk negara. Yang ketiga, berani, sedia untuk bertanggungjawab menghadapi rintangan dan bijak membuat tindakan, sentiasa memperbaiki diri dan menegakkan kebenaran demi menjaga maruah serta kehormatan individu, pasukan dan Angkatan Bersenjata Diraja Brunei. Dan yang terakhir sekali iaitu profesional. Ianya bermaksud cekap, mahir, tekun, berpengetahuan, berdedikasi dan beretika ketika menjalankan tugas. So 4 itulah yang keutamaan untuk di dalam seseorang tentera itu. Betul, selain daripada perkara utama pertama yang dinyatakan tadi, takwa, ini selaras juga dengan pegangan negara kita ni yang juga berkonsepkan falsafah negara Melayu Islam Beraja. Baik, itu mengenai dengan ciri-ciri yang perlu ada kenapa kita ni ajukan kepada Yang Mulia Lieutenant Colonel Udara Pangeran Haji Muhammad Yusri, nyatakan pada masa ni memang merupakan tugas di bahagian pengambilan Angkatan Tentera Diraja Brunei, alhamdulillah ya. Dan kalau kita ni bertanya juga kepada tuan tuan Lieutenant Colonel Besar Ramli, maafkan saya. Barangkali pengalaman yang boleh dikongsikanlah di sepanjang bertugas sebagai seorang tentera. Kalau dinyatakan tadi mula berkhidmat pada tahun 1982 dan bersara pada tahun 2007.
Berapa tahun tu? 25 tahun. 25 tahun. Jadi sebenarnya ada had maksimal perkhidmatan bagi seorang tentera kah? Mungkin secara dasar boleh diterangkan. Pada dasarnya, sewaktu kami dulu, masa kami dulu, perkhidmatan ni menggunakan nyata ni services. Ataupun tahun perkhidmatan, 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun. Tapi 15 tahun full pension gitu, ataupun pension penuh. Kemudian 20 tahun, dan lepas tu 25 tahun. 25 tahun is maaf saya, 15 tahun itu half pension. Dan 25 tahun is a full pension. Dan suatu kami itu pun boleh kalau kita ni mau menyambung lagi perkhidmatan secara berkontrak 2 tahun. Jadi alhamdulillah bagi saya hanya 25 tahun. Baik, mengenai dengan pengalaman, selainlah seperti saya katakan awal, berprofesikan atau sebagai pegawai jawatan tempur, memanglah satu tugas yang agak mencabar kerana di mana-mana biasanya falsafah jurutempur tempur ialah first in, last out. Yang paling awal masuk, yang paling akhir keluar. Itu apabila mengadakan operasi atau mengadakan menghadiri majlis atau mengikut kegiatan, biasanya kami yang akan masuk awal dan yang paling terakhir keluar. Itu membuat kembali ataupun recovery. Dan selain pada tugas-tugas salah satu lagi kebaikan ataupun keuntungan sebagai pegawai jawatan tempur ialah perhubungan rapat dengan pegawai-pegawai yang berprofesi lain seperti pegawai tentera udara, pegawai tentera laut dan yang lain. Sangat rapat kerana we need each other. Kami memerlukan bantuan sendiri. So we work very close. Dan selain daripada kerja tugas-tugas yang biasalah dalam Angkatan Bersenjata Brunei, kenangan besar bagi saya lah ialah semasa SEA Games ataupun sukan SEA 1999. Di masa itu saya adalah sebagai pegawai pemerintah di cawangan pendidikan pegawai-pegawai. Dan sebaik saja saya menjalani atau melaksanakan peperiksaan pegawai-pegawai, saya telah dipanggil dan dilantik untuk ikut serta di ahli jawatan kuasa kerja SEA Games 1999, iaitu sebagai Head of Field Performance, pembukaan dan penutup rasmi SEA Games. Satu tanggungjawab yang berat sebab tidak ada pengalaman kan. Tapi alhamdulillah berjaya kerana diaplikasikan pengalaman tentera diaplikasikan. Dan alhamdulillah saya masih ingat kira-kira dalam semua sekali dalam 40,000 peserta termasuk anak sekolah. Dan that's adalah really very interesting pengalaman. Dan sejak itulah saya sering dilantik terlibat dalam acara-acara lain yang ada hubungan dengan Angkatan Bersenjata Brunei seperti Brunei International Tattoo. Celebrating His Majesty's birthday 2 kali, satu di Stadium Negara Hassan Bolkiah, dan sekali lagi semasa saya sudah bersara iaitu di stadium tertutup kompleks sukan Hassan Bolkiah. Alhamdulillah. Dan apabila bersara, alhamdulillah selepas 2 tahun kerana anak-anak masih sekolah, saya pun menjadi tanggungjawab sebagai seorang ayah kerana sudah sudah lama tidak menghantar anak sekolah, Jadi satu pengalaman yang baiklah. Saya seorang bersara, civilian sebagai seorang sivil. Civilian biasa. Dan saya merasa menghormati bukan senang sebagai balik kepada kehidupan normal, menghantar anak sekolah, mengambil sekolah. Dan walaupun macam mana pun, alhamdulillah juga dengan anak saudara saya, iaitu Kapten Bersara Zailan bin Datuk Muhammad Don, kami establish ataupun membuka syarikat-syarikat 3 syarikat, lebih kepada enterprises. Dan alhamdulillah pun kami pun kali mungkin pendengarannya Hias share ini, kami pernah menjadi security consultant untuk Kementerian Hal Ehwal luar negeri. Selain daripada itu juga, kami pun pernah menjadi fasilitator dan juga konsultan kepada kementerian-kementerian lain. Kalau dulu nyata ni Kementerian Perindustrian dan Sumber Utama adalah sekarang dikenali dengan Kementerian Sumber Utama dan Pelancongan. So banyak pengalaman alhamdulillah. Dan kemudian saya pernah membuat sebagai konsultan di salah sebuah syarikat minyak dan gas. Dan selama 3 tahun kira-kira menjadi konsultan, saya ditarik
Saya ditarik oleh pihak management untuk menjadi salah seorang ahli badan pengarah ataupun member of board of directors di syarikat tersebut, dan terus di offer lah sebagai salah seorang shareholder. Jadi satu surprise lah. Kenapa saya mengatakan ini? Bukan Pengalaman apa, ialah daripada- kerana pengalaman. Kerana saya di sana langsung tidak diminta CV ataupun resume, kerana hearsay, itu sebabnya hearsay. Jadi dari itulah saya ingin mengambil kesempatan lah untuk untuk menerangkan atau berkongsi dengan pegawai-pegawai ataupun lain pangkat. Whatever you do dalam armed forces ni, ada orang yang memerhatikan tanah di luar ni. Ada orang memerhatikan tanah, observe. Betul. Ya, dan saya ingin terus terang, apabila saya menamatkan perkhidmatan, ada 3 syarikat yang menawarkan saya sebagai seorang pengarah, directors. Yang 2 syarikat luar negeri dan 1 dalam negeri. Jadi inilah yang ingin saya kongsikan. Betul. Ya. Jadi nyorang apabila kita ni diberikan rezeki untuk berkhidmat di satu-satu organisasi, kita ni curahkan bakti dan jasa kita ni atau sumbangkan yang terbaik demi nyorang lillahi ta'ala dengan ketakwaan seperti apa yang termaktub dalam ciri utama sebagai seorang tentera. Terima kasih dengan perkongsiannya Tuan ya. Dan barangkali untuk kita barangkali untuk soalan yang agak singkat ada. Ni orang masa mencemburui kita. Memang saya dan Sarina banyak lagi soalan yang ditanyakan. Apatah lagi kalau kami mendengar ni orang life experience, experience masing-masing, pengalaman berkhidmat dengan Angkatan Bersenjata Raja Brunei. Tapi apakah daya masa sudah memang amat terhad, tapi mungkin soalan yang terakhir barangkali untuk yang dapat kami ajukan untuk kedua-duanya, mungkin boleh bermula dengan Lieutenant Colonel Pengiran Haji Muhammad Yusri apa saranan kita Tuan? Saranan kita kepada para anggota Angkatan Bersenjata Raja Brunei yang masih lagi berkhidmat dan juga kepada belia barangkali yang menyaksikan sampai pagi hari ini yang ingin memilih kerjaya sebagai anggota tentera. Silakan Tuan. Okay, terima kasih. Saranan seperti yang dinyatakan dalam nilai-nilai teras Angkatan Bersenjata Raja Brunei, yang mana tugas dan tanggungjawab itu dikira sebagai ibadah. Jadinya kita ni hendaklah sentiasa jujur, amanah dan ikhlas dalam menjalankan tugas agar sentiasa dilindungi dan diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dari sana sekarang ada keberkatan, insya-Allah tugas yang kita jalankan akan senang, dipermudahkan walaupun sekiranya dalam keadaan yang indah mengizinkan. Okay. Dan kalau sekiranya untuk belia-belia yang ingin berkhidmat di dalam Angkatan Bersenjata, persiapan bukannya segi fizikal sahaja, tetapi mestilah untuk menyambung pelajaran, kerana dilihat daripada tentera-tentera luar negara bukan lagi macam tentera yang dahulu. Senjata moden, peralatan moden. Jadi pelajaran adalah dipentingkan. Pendidikan bukannya untuk mencukupi syarat memasuki kerjaya tentera, tapi yang lebih bagus akan diberi keutamaan. Jadi di sana untuk memajukan lagi Angkatan Bersenjata di Raja Brunei, bukan sebagai untuk mencukupi syarat. So, di dalam Angkatan Bersenjata kerjayanya agak luas, mencabar dan keperluan untuk kemahuan untuk belajar adalah diutamakan, dan ia adalah sesuatu yang bagus untuk pembangunan diri sendiri semasa di dalam perkhidmatan. Sebagai portfolio pribadi dan untuk Yang Mulia Lieutenant Colonel Besar Tuan Ramli, silakan. Okey, terima kasih. Seperti yang dikongsikan oleh Tuan tadi, sebenarnya prinsip-prinsip sebagai seorang pemimpin ataupun sebagai seorang pengurus ataupun sebagai seorang tentera secara amnya memang banyak. Prinsip-prinsip banyak. Dan bagi saya, sebanyak prinsip ini, hanya satu yang saya peganglah, saya pilih, iaitu keberanian. Keberanian ini ada secara fizikal, ada secara spiritual lah. Dan contohnya keberanian ialah tadi sebagai tentera berani mencuba, berani ikut serta sebelum kegiatan-kegiatan ada ulang tahun, ada Brunei International Tattoo dan acara-acara ataupun acara-acara peringkat nasional, hari kebangsaan, ikut serta. Siapa apabila tadi ikut serta, tadi akan dapat pengalaman. Jadi terus terang sampai hari ini pun, kemarin saya sendiri pun menghadiri mesyuarat ahli jawatan kuasa takbir tertinggi bagi sebutan perayaan
hari ulang tahun Kapitoli Yang Maha Mulia di area Blaid. Jadi pengalaman itulah yang membantu saya untuk ikut serta dalam acara-acara peringkat kebangsaan. Apalagi dengan acara Hari Kebangsaan, hari ulang tahun Kapitoli Yang Maha Mulia sendiri ya. Jadi alhamdulillah. Dan selain itu juga artinya berani untuk tampil open minded, berbuka fikiran. Berartinya tadi menerima pendapat daripada pihak atasan dan juga orang bawahan tani. Jangan takut kerana pengalaman saya seperti pengalaman saya di jurulatih tempur, apabila kami membina kerja-kerja amal, membina rumah, membina jeti itu ini. Dan kadang-kadang ada buatan ini ada pengalaman kan. Tuan, kami dulu kalau membuat pintuan ni kami pakai cani cara kampungnya. Saya buat dulu. Kemudian juga berani untuk memberi tanggungjawab kepada pegawai dan yang pangkat. Okey, walaupun dia berpangkat kopral, kamu sebagai ketua dalam projek ini teruskan. Betul. Jadi jadi sebenarnya kalau kami cerita pasal pengalaman, ini juga merupakan ilmu yang berguna kepada kami walaupun profesi berlainan. Kami sebagai ahli tentera di bidang penyiaran lah. Ya. Jadi apapun, terima kasih dan sebagai penghargaan kami ucapkan ya.